Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masiru. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni dapat lagi kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ni masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama bermuzakarah dalam kitab Qaulil Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum, dan mudah-mudahan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di mana? Kita masuk pada bab yang ke-28. Bab yang ke-28, muka surat 28 bagi kitab Jawi. Yang ada kitab Rumi, dan tak tahu. Dan tak tahu muka surat berapa. Jadi bab yang ke-28 iaitu masalah yang berlaku imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Dan sebelum ni kita telah baca satu bab iaitu makmum ada masa membaca Fatihah tetapi ia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi. Jadi sebelum ni kita baca apa dia tuan-tuan? Kita baca masalah yang berlaku dalam solat kita berjamaah. Makmum ada masa untuk baca Fatihah. Maksudnya imam ni imam yang bacaannya adalah secara normal. Imam orang yang normal, bukan orang gila. Enggak sungguh. Imam orang yang normal. Kan? Gila ni macam-macam gila, betul tak? Betul tak? Gila mental tu satu gila juga. Macam-macam jenis lah. Jadi cerita dia imam ni imam yang normal. Maksud imam normal ni apa dia? Imam normal ni dia baca Fatihah macam biasalah. Lepas baca Fatihah dia baca surah. Surah pun surah yang biasa-biasa, yang sekadar-kadar sahaja, sekadar-kadar sahaja. Maksudnya kalaulah makmum tadi dia makmum yang muafiq, makmum yang muafiq. Bila makmum muafiq, bila selepas imam baca Fatihah dan dia sempat nak membaca Fatihah, dia sempat nak baca Fatihah. Bila imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maka dia baca Fatihah dan imam baca surah. Dan bila imam baca surah, makmum ni dia sempat habis bacaan Fatihah dia. Jadi yang ni dia panggil imam yang normal. Dia tak cepat dan dia tak lambat. Normal bacaan. Jadi tetapi masalah yang berlaku apa dia? Masalah yang berlaku pembaca ni pula, makmum ni pula makmum yang jenis baca lambat. Makmum ni jenis yang baca lambat. Baca lambat dia bila? Bukan dia baru-baru buat, memang dah semula jadi macam tu. Ni ada orang tuan-tuan, ada orang yang jenis baca lambat. Kan? Jenis baca lambat ni sama ada dia baru buat ke, ataupun dia baru jadi ke, ataupun selama dia dah jadi lama dah ke, apa ke. Tapi dia ni masalah penyakit yang ada dekat dia, dia ni baca lambat. Baca lambat macam mana? Macam tuan-tuan baca lah. Enggak sungguh. Bukan tuan-tuan tempat lain, tuan-tuan tempat lain. Kan? Jadi hak baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemungkinan kata ulama dia baca lambat disebabkan kemungkinan lidah dia tebal. Kemungkinan lidah dia tebal.
ataupun dia ni mungkin dia nak memperhalusi huruf-huruf dalam qiraatul Quran tadi, dia baca lambat, dia tak dapat tidak, dia tak dapat nak ubah sebab dia ni orang yang was-was. Mungkin dia ni orang yang was-was. Was-was ni apa tuan-tuan? Was-was ni dia ni bila dia sebut dia rasa tak betul, dia nak buat lagi, dia rasa tak sempurna, dia nak buat lagi, dia nak buat lagi. Yang ni orang yang was-was. Kita baca dulu, orang yang was-was ni adalah gangguan daripada syaitan laknatullah. Kalau kita ada penyakit was-was, kena buang cepat-cepat. Sebab dia apa? Sebab saka ni takut sampai dekat anak cucu kita. Dia panggil saka apa? Ni saka lambat orang panggil. Sangka apa? Sangka was-was. Kan? Ni saka juga. Jadi kita ni, kita nak ubah generasi yang akan datang, ubah generasi yang ada hari ni. Nak ubah generasi yang akan datang, nak perbaiki generasi yang akan datang, perbaiki generasi yang ada hari ni. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak perbaiki, nak melihat generasi yang akan datang, maka kamu lihatlah generasi yang ada hari ini. Kalau generasi yang ada hari ini kucak kacir, maka generasi yang akan datang akan lebih kucak kacir. Jadi apa dia? Jadi bila dalam dia ni makmum yang lambat bacaan dia, tapi imam yang normal, imam bukan jenis yang baca cepat, dan imam bukannya jenis orang kelang kabut. Tahu orang kelang kabut macam mana? Tahu tak kelang kabut? Orang kelang kabut ni satu hal juga kelang kabut. Jangan orang tegur dia. Kalau orang tegur dia langsung hilang. Kalau dia baca orang tegur dia langsung hilang. Ni kelang kabut. Ni dia panggil gabra. Kan? Ni bahasa baru gabra. Ataupun orang panggil apa? Orang panggil apa? Gemuruh, ataupun dia ni gemuruh. Kan? Orang tegur dia mula hilang. Dia mula kelang kabut. Ni satu hal juga. Tapi dah imam ni imam yang normal, tapi dia ni orang yang jenis lambat, tak dapat nak diubah. Maka kata ulama, orang yang jenis macam ni dia boleh memutuskan Fatihah. Dia boleh potong Fatihah. Contohnya imam lakum dinukum waliyadin, dia masih lagi duduk siratal ladzi siratal ladzina an'am. Imam dah Allahu Akbar, tu imam dah rakaat, dia duduk ihdinas siratal, tu imam sami Allahu liman hamidah, tu imam dah sami Allah liman hamidah, dia duduk an'amta Allahu Akbar, tu imam dah sujud. Dan pada ketika ni dia boleh memotongkan bacaannya. Bacaan apa? Bacaan Fatihah dia. Dia boleh potong bacaan Fatihah dan dia terus turun sujud. Dan kemudian rakaat ni pakai tak? Rakaat ni tak pakai. Sebab tidak sempurna rukun. Rukun tidak sempurna. Batal tak? Tak batal. Tapi rakaat tak pakai. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana imam bagi salam pada rakaat yang terakhir selepas tasyahud, maka dia ni bangun buat lagi rakaat yang dia tertinggal, yang dia potong bacaan Fatihah dia, dan Fatihah dia tidak sempurna. Kita tidak boleh sama sekali membatalkan solat kita dengan sengaja. Dengan sengaja. Kita tuan-tuan, kita ni lambat, bacaan Fatihah kita lambat, kita yang tu bukan dikatakan dikatakan apa? Yang tu dikatakan udhur syar'i. Dikatakan udhur syar'i. Dan kita ni bila udhur syar'i ada rukhsah dia, apa dia? Rukhsah dia kita boleh putih bacaan Fatihah kita dan kita boleh turun ikut imam, dan itu dia rakaat itu tidak dikira rakaat, tetapi dia kena selepas imam bagi salam, maka dia kena bangun buat rakaat yang dia tidak sempurna Fatihah. Ni bagi orang ni. Tapi kalau dia duk iyyaka na'budu, imam dah sujud yang kedua, dia duk iyyaka na'budu lagi, kalau dia tak turun sujud ataupun dia tak niat mufaraqah, maka solat dia batal. Solat siapa? Solat makmum batal. Ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dua kaedah dia. Sama ada kita nak turun imam lagi kah, ataupun kita nak keluar daripada imam. Ini yang kita baca yang lepas.
Malam ni kita nak tengok satu bab, iaitu imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Ni mai satu penyakit pula. Penyakit ni penyakit yang kebanyakan ada juga berlaku dekat tempat kita, dan banyak juga yang berlaku. Imam yang jenis baca cepat. Imam baca cepat, makmum baca lambat. Benar? Bila kita nak jumpa ni? Kita nak jumpa ni masa tarawih. Tu imam kelang kabut nak habiskan apa dia? 8 rakaat. Nak habiskan 8 rakaat, dia nak lawan surah depan dengan surah belakang. Punggah sungguh. Bukan surah tempat ni lah, tempat lain. Kan? Dia tak mau apa? Dia tak mau kalah. Dia tak mau kalah pasal apa? Hang tengok, hang mai sembahyang tempat aku habis cepat. Hang sembahyang tempat lain habis lambat, dia kata. Jadi hangpa pilih hak cepat lah. Kalau nak cepat main tempat sembahyang tempat aku. Jadi dia berlawan, berlomba. Jadi tu imam ni dia baca cepat, makmum ni dia pula dia baca lambat. Tu imam baca cepat. Okey. Tu imam baca cepat, makmum baca lambat. Contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Contoh apa? Surah apa? Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wasal daripada awal sampai akhir, sampai habis. Hak makmum ni dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak selesai. Jadi apa dia? Jadi kacau bilau makmum. Makmum kacau bilau. Jadi apa masalah? Masalah ni ulama dah bahas bila? Dah bahas 800 tahun dulu. Ni ulama dah bahas 800 tahun dulu ni tuan-tuan. Kitab ni bukan baru ulama baru tulis 2 3 4 hari. Kitab Qaul Hitam ni ulama Syekh Ibnu Imad ni dia tulis 834 Hijrah dulu. 834 Hijrah dulu. Syekh Ibnu Imad. Siapa dia ni? Guru kepada Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Siapa Syekh Ibnu Hajar ni? Syekh Ibnu Hajar ni ulama fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kitab yang kita duk baca la ni adalah kitab yang bersumberkan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bila kita belajar kena ada kitab. Bukan dongah ya. Dengar kanan keluar kiri, dengar kanan keluar kiri. Ni ceramah dengar ya. Bukan tempat ni. Kan? Tempat ni semua okey. Belajar ni kena ada kitab, kena ada pen, kena tulis. Paling tidak, paling cokiah lah orang panggil. Cokiah atau cokiah? Cokiah ni tak ada branded, panggil branded cap ayam. Ni kan. Tu pun tuan-tuan, hari ni orang tak nak belajar dekat masjid kat surau. Sebab dia apa? Sebab dia kata ni semua ilmu kulit. Ilmu kulit ni tak maulah, tak syok lah, tak ngam lah dengan saya. Kan? Tak ngam. Pergi mengaji mana? Pergi mengaji dengan siapa-siapa kita tak tahu. Dia main ilmu mana? Dia main ilmu ilham. Dia main ilmu ilham. Kan? Hari ni ustaz cakap pasal ilham tahu apa nak sampai, mungkin ada blocking ke apa ke, mungkin hujan ke apa, dia punya frekuensi dia kurang clear. Jadi ilham tak sampai, jadi ustaz pun cakap kurang. Bukan tempat ni lah. Tempat ni pasal kita pakai kitab. Hak tak pakai kitab ni, hak dekat rumah ni, dia pakai apa? Dia pakai ilmu ilham. Tu pun kita duk heran, orang rajin enggak pergi rumah. Orang rajin enggak pergi menuntut. Ni pakai ilmu ilham. Bila pakai ilmu ilham, dia main apa? Ni orang muda hari ni, budak-budak muda hari ni. Ni trending hari ni. Trending hari ni tuan-tuan. Orang budak-budak muda hari ni, dia pergi cari apa? Ilmu ma'rifah. Dia pergi cari ilmu makrifat. Pergi cari ilmu makrifat. Ilmu makrifat ni ilmu nak mengenal Tuhan. Kita kata ilmu makrifat ni ilmu nak mengenal Tuhan. Bila nak mencari ilmu nak mengenal Tuhan, bagus tak? Bagus. Sebab bila awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, bagus tak? Bagus. Tapi kena kepada sumber yang betul, sumber yang tepat. Paling tidak pada rujukan mana? Rujukan kitab. Contohnya kita apa? Ahli Sunnah wal Jamaah memegang kepada apa? Syariat yang dibawa oleh Syekh daripada Syekh Al-Maturidi dan Syariah. Yang ni yang kita pegang. Mana? Lepa ni siapa? Lepa ni orang selepas Nabi, para sahabat, tabi'. Ni Syekh apa nama yang kita dok bawa lah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah.
Dia mai pula hari ni pergi mengaji dekat rumah, dia kata apa? La ni kita duk ucap kalimah syahadah ni tak betul, dia kata. Punggah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ada panah tu suara ni sikit. Punggah. Dia cerita apa dia, tuan? Dia kata apa? Hak kita duk mengucap la ni tak betul. Yang betul macam mana? Asyhadu an la ilaha illahu. Oh ni dia mai. Dia mai ni. Asyhadu la ilaha illahu. Dia mai. Ni kalau ada tuan-tuan kena cek. Kalau ada ni tobat-tobatlah. Banyak-banyak mengucap balik. Sebab dia apa? Satu ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang menjumpa Nabi, ya Rasulullah, akhbarni anil Islam. Maka Nabi kata apa? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Nabi tak kata asyhadu an la ilaha illahu. Tapi kita duk heran, walaupun tok guru dia kata la ilaha illahu pun banyak orang turut. Pasal apa dia kata? Hu ni hu siapa? Hu ni hu kita, dia kata. Sebab apa hu kita? Bila kita sebut hu tadi ni, apa dia? Kita kena jazam dekat hati kita, kita kena menyerupai, kita kena fikir, kita kena letak dalam hati kita rupa kita. Pasal apa nak letak rupa kita, dia kata? Pasal apa nak letak rupa kita? Pasal dia kata kita ni adalah mati. Kita ni mati. Kita ni hanya jasad. Kita ni rupa kita ni jasad. Betul tak? Betul lah jasad. Tapi dia kata ruh yang ada dalam diri kita ni adalah ruh Allah, Ruhul Qudus, ruh Allah Subhanahu wa taala. Dia main. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Kita ni bukan buat daripada tanah. Kita ni bukan daripada tanah. Yang daripada tanah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam yang betul-betul buat daripada tanah. Kita ni buat daripada tanah. Dah, kita ni daripada air mani ibu dan bapa kita, maka jadi kita. Maka jadi kita. Kita daripada tanah kan? Dah. Pada logika akal kita kata betul lah. Pada logika akal kita betul lah. Tapi Tuhan dah sebut minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah lah kita dijadikan, daripada tanah lah kita dibangunkan, daripada tanah kita ditanamkan dan sebagainya. Kita kata tuan, kalau ayam mana ada ayam bertelur itik, ayam bertelur rimau, ada tak? Kita belah ayam, belah ayam, tiba-tiba esok rimau keluar. Wow. Kan? Ada tak? Logika akal takkan mungkin lah. Kita daripada siapa? Daripada Nabi Allah Adam AS dan Hawa. Maka kita daripada mana? Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kemudian dia kata apa? Kena jazam. Sebab apa? Sebab kita ni adalah Tuhan. Punggah. Dia main. Kita ni adalah Tuhan. Sebab tu kita kena jazamkan dalam hati kita, dalam diri kita, rupa kita sebagai Tuhan. Sebab semuanya adalah ciptaan Tuhan. Bukan, semuanya adalah yang wujud hanyalah satu. Siapa? Allah. Yang wujud hanya satu. Itu siapa? Allah. Siapa? Tuhan. Jadi kita siapa? Kita Tuhan. Ni laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia kata pula kita ni daripada bayangan Tuhan. Bayangan ni apa tuan? Bayangan ni kita duduk di atas apa nama? Di atas cahaya, kita letak tangan kita. Bila kita letak tangan kita tuan, bayangan yang ada kita nampak di bawah tangan kita. Menyerupai, bayangan mesti menyerupai yang asal. Maka dia kata apa? Kita ni lah bayangan daripada Tuhan. Bila kita ni bayangan daripada Tuhan, adakah Tuhan ni berupa seperti manusia? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Kita tak akan sama dengan benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni mengaji apa? Mengaji mengenai ilham. Sampai ilham baru dapat. Sampai ilham baru cerita. Cerita benda yang diilham. Mungkin tak? Tak akan mungkin. Ilmu tak lain dan tak bukan mesti berguru. Guru mesti guru yang muktabar. Seperti mana sunnatun Nabi berguru dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi SAW berguru dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Boleh saja Allah Ta'ala bagi campak tu ilham pada Nabi SAW. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat macam tu? Sebab proses ilmu.
Mesti guru tadi guru yang muktabar. Dan kemudian sahabat Nabi bagi tahu kepada sahabat apa? Sahabat dengar dan sahabat tulis. Sahabat dengar dan sahabat tulis. Innahu laqur'anun karim fi kitabil maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sahabat pada ketika itu Al-Quran sumber ilmu. Al-Quran sumber ilmu. Sahabat tak dengar, sahabat dengar dan sahabat ingat dan sahabat tulis. Sebab itulah ilmu Al-Quran ni sampai kepada kita hari ini. Jadi kalau kita belajar tak ada kitab, kita telah berlawan dengan sunnatun Nabi SAW. Masuk kanan, keluar kiri, lepas tu lena. Bukan tempat ni, tempat lain. Tuan-tuan, dan kemudian kita balik. Yang kita duk heran, yang pasti ada juga orang percaya. Orang percaya dan orang ikut. Followers dia hebat juga, followers dia. Ni bukan kita cakap dekat Kuala Lumpur, bukan kita cakap dekat apa nama Sabah, Sarawak, bukan kita cakap dekat New Zealand. Ini kita cakap dekat Nobori 9. Ni tu pula kita tak cakap benda ni berlaku tak berlaku dekat Polisen, tak berlaku dekat Pilah, tak berlaku dekat mana? Dekat mana lagi? Ni kita cerita kumpulan nilai ni tuan-tuan. Ni ada. Ni masalah yang berlaku kat kita, orang kita, anak-anak muda kita. Bagus tak? Bagus, tapi kena ambil ilmu yang betul. Dan kemudian cerita pula, cerita apa? Cerita kalau kita berimamkan imam yang tak ikut kumpulan kita. Ni. Kalau kita berimamkan imam yang tak ikut kumpulan kita, solat kita tidak sah. Tuan-tuan, tanya imam kita ikut tak? Apa enggak? Bukan imam tempat ni, imam tempat lain. Dia cerita dia apa tuan-tuan? Imam nak berimam ni, imam tu mesti ikut kumpulan dia baru boleh solat dia sah. Imam tak ikut kumpulan dia, solat dia tidak sah. Jadi sebab tu lepas ni orang yang tak datang ke surau. Punggah. Oleh macam ni buh tak tarik ke Nescafe sedap ke? Buh ayat kosong. Punggah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah lagi kan 10 jam kan tu ni kan. Tak payah. Punggah. Yang mana lah kacau. Sebut dia tarik, terus dia tarik sampai. Ini bahaya ni. Sunnah lain. Mana tadi? Imam ni mesti kumpulan dia. Sebab tu kumpulan lepa ni tak main sembahyang kat masjid, tak main sembahyang kat surau, sebab imam tu bukan daripada kumpulan lepa. Tapi bukan tempat ni lah, tempat lain lah. Okay. Ni pun satu hal ni. Maka kita tengok tuan-tuan, dan kita Qolitam ni ulama Syekh Ibn Imad ni telah karang 800 tahun dulu. 800 tahun dulu kitab ni. Kitab ni dalam bahasa Arab tapi telah diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Wansar. Telah diterjemahkan. Dan kita tengok, maka dia kata apa tersebut dalam kitab Al-Manhaj, jika imam membaca cepat dan rukuk ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat ia pada masalah 2 surah. Maka kata dalam kitab Al-Manhaj, jika imam membaca cepat, imam baca cepat dan rukuk dan ia sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya. Imam rokok sebelum makmum habis baca Fatihah. Tu imam, contohnya tu imam, sebab tu imam ni, tu imam tak boleh SS. Atau tahu apa SS? Syur sendiri. Imam tak boleh syur sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taranum pula imam. Imam taranum contohnya. Boleh tak? Boleh, tapi makruh. Dalam solat taranum yang melampau-lampau hukumnya makruh. Sama juga menangis dalam solat. Contoh, menangis Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bukan tempat ni, tempat lain. Menangis dalam solat boleh tak? Boleh, tapi hukum dia makruh. Bila makruh tadi boleh bawa pergi kepada hukum batal kalau melampau-lampau.
Jadi apa dia? Dalam solat ni, dia suruh jaga imam dan dia suruh jaga makmum. Imam ni, sebagai kita sebut dulu kita sebut, imam ni disunatkan hadir, datang lewat. Imam sunat datang lambat. Makmum sunat datang awal. Sebab dia apa? Imam sunat tengok siapa jemaah dia. Sunat tengok siapa jemaah dia. Ramai ada orang yang jenis sembahyang, banyak sembahyang atas kerusi. Kalau banyak sembahyang atas kerusi, dia akan tengok jenis saja duduk atas kerusi ke tak saja. Ataupun dia tengah tengok ramai orang muda ke, ramai orang tua. Ataupun dia kena tengok ada tak jemaah-jemaah daripada luar, orang yang bermusafir datang solat di tempat dia. Tengok orang musafir, oh ada orang musafir ni. Bila ada orang musafir ataupun ada orang tua yang dia ni tak apa kuat, maka disunatkan bagi imam apa dia? Dipendekkan, diringankan bacaan surah dia, bacaan dalam qiraatul Quran dia. Sunat diringankan. Diringan ni maksudnya apa? Seqadar-qadar. Tetapi kalaulah jemaah dia tadi ni orang yang suka dengar dia baca, imam ni walaupun dia ni makmum ni tak sihat, makmum ni semayang atas kerusi, walaupun makmum ni uzur, tapi dia suka dengar bacaan imam. Dia suka dengar bacaan imam. Maka pada ketika itu bolehlah imam itu membaca secara panjang kalau disukai oleh makmum. Dan kemudian imam ni bila dia datang tengok, dia kena tengok siapa jemaah dia. Lepas tengok jemaah dia, apa tengok adalah orang alim di situ. Maka apa yang dibuat? Bolehlah imam tadi mentazimkan, memuliakan orang yang berilmu itu menjadi imam. Contoh, jangan pula imam ni lopak den. Kau jangan kacau lopak den. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Lopak den ni kau jangan main-main. Contoh. Jadi apa dia? Mentazimkan. Mentazim, sebab tu dalam kitab, banyak kitab fiqh, menilai imam tadi ni apa dia? Menilai imam ni kalau tengok dari segi ilmu dia sama, dari segi fiqh sama. Kawan ni pun sama, kawan ni pun sama banding dia. Kemahiran fiqh sama. Maka tengok pula dari segi bacaan dia, qiraatul Quran dia. Tengok qiraatul Quran pun sama juga. Bila sama juga, tengok pula dari fizikal dia. Dia ni janggut panjang dah. Ukur janggut sama-sama panjang juga dia kata. Bila sama panjang juga, tengok pula sekarang dari segi fizikal dia, dari segi sunnah dia. Tengok dua-dua orang pakai berjubah juga contohnya. Pakai berjubah juga. Bila pakai berjubah juga semua sama. Bila semua sama, tengok mana pula? Tengok siapa yang bini lebih. Punggah sungguh. Tengok bini dia lebih. Bini lebih jadi imam. Sampai macam tu. Islam ni nak bagi tahu kita ni. Kita ni merendah diri lebih baik daripada kita membangga diri. Merendah diri lebih baik daripada membangga diri. Sebab tu tuan-tuan, kalau di tempat saya di Kedah tu, ramai tuan-tuan guru. Ramai tuan-tuan guru mengaji pondok, duduk di pondok, tuan-tuan guru pondok sebagainya. Nak buat tahlil puih bertukar. Kau suruh lama sampai balik. Lama sampai balik kat dia. Buatlah. Sebab dia apa? Sebab semua mentazimkan orang lain. Mungkin dia ni lebih baik daripada dia. Mungkin dia ni lebih baik. Mungkin dia ni lebih baik. Macam tu. Tapi kita di tempat di tempat apa di planet Zurich dulu. Masa saya duduk di planet Zurich dulu, imam dia tak nak bagi orang jadi baca khalifah tahlil. Bila pergi kenuri rumah orang panggil buat tahlil, baca Yasin, dia tak nak bagi ke orang. Tahlil pun dia baca, Yasin pun dia baca, doa pun dan baca juga. Sebab apa? Sebab selagi nak salam keruk. Tahu salam keruk? Tahu tak? Bila salam dengan tuan rumah akan letak ni. Sebab apa? Tolong baca Yasin, tolong baca doa. Kalau dia bagi dekat orang lain baca doa, saya silap dapat RM10, dapat RM5. Saya silap tak dapat langsung. Maka dia, aku pukul habislah. Ni ada tuan-tuan, ada satu tempat. Tuan Imam kata apa? Minta maaf lah tuan-tuan. Saya, bismillahirrahmanirrahim.
Saya tak bolehlah bagi tuan-tuan jadi imam solat jenazah. Sebab tuan rumah suruh saya jadi imam. Tuan rumah suruh saya jadi imam. Memanglah anda imam. Memang tuan rumah beritahu kat hang lah suruh jadi imam. Mana tuan rumah beritahu dekat orang lain nanti tu imam. Apa saya dan ada kenapa suruh orang lain? Dan ada. Oh kan. Ni sebab apa macam-macam jenis lah. Sebab apa sampai situ tadi? Punggah sungguh. Tu imam syok sendiri. Tu imam syok sendiri. Tu imam jangan syok sendiri. Jadi apa dia? Jadi imam ni, imam baca cepat. Sebab tu imam datang dia tengah tengok. Jangan baca terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ada orang datang baca lambat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tu baru nak baca bismillah. Baru baca surah. Hak baca cepat pun banyak. Baca cepat pun ada tak? Ni macam-macam jenis. Jadi imam ni kena fleksibel. Dan kemudian, jika imam baca cepat dan rukuk sebelum makmum menghabiskan bacaan Fatihahnya, maka terdapat pada masalah dua surah. Maka kalau imam baca cepat dan dia rukuk, makmum belum habis Fatihah. Ni masalah imam. Ni masalah imam. Imam yang jenis baca cepat. Bila imam baca cepat ni ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Mana kita nak pakai? Kita tengok. Yang pertama dia kata apa? Makmum membaca Fatihah secara tartil. Tetapi kalau ia membaca secara cepat, nescaya bolehlah menghabiskan bacaannya. Maka imam pun rukuk sebelum ia menghabiskan bacaannya. Dia kata apa? Kaedah yang satu yang pertama dia kata, imam ni dia ni baca macam biasa aja. Tetapi makmum ni imam baca cepat, tetapi makmum ni dia baca secara tartil. Tartil ni apa tuan-tuan? Tartil ni bacaan seorang guru kepada murid. Guru nak ajar murid dia, pelajar dia baca qiraatul Quran. Kita belajar Al-Quran kena ada musyafahah. Musyafahah ni apa dia? Kita dengan guru, berdepan dengan guru. Ni dia panggil musyafahah. Bila guru nak ajar qiraatul Quran, guru akan baca secara tartil. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Guru ajar kepada pelajar dia bacaan secara tartil, lambat tetapi bertajwid. Tuan-tuan, ni kadang-kadang kita pun satu hal juga. Kita ni tuan-tuan, kita baca Quran dulu saja. Masa kita masa kanak-kanak dulu. Masa kita kanak-kanak dulu. Bila kita dah meningkat usia tuan-tuan, kita dah tak cuba perbaiki qiraatul Quran kita. Kita dah tak cuba perbaiki qiraatul Quran kita. Sedangkan masa kita belajar masa kanak-kanak dulu, guru kita ajar macam mana? Alif, ba, ta. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi. Contoh. Atau apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh. Ni guru dulu. Tu pun imam. Imam dulu. Contohnya lagi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Guru Quran. Tahun zaman 60. Tahun zaman 60-an dulu. Jadi kita pergi belajar, kita jadi waladdah ke jadi waladdah ke? Waladdah jugalah. Jadi kita belajar dulu. Ini dah canggih, kita dah boleh dengar macam-macam bacaan syekh-syekh Arab dan sebagainya, Mesir, daripada Mesir, daripada Mekah, daripada Timur Tengah dan sebagainya. Maka budak-budak hari ni, generasi hari ni dah dengar bacaan daripada Timur Tengah. Jadi bila dia jadi makmum di belakang imam yang masih lagi membawa kaedah bacaan yang 60-an dulu, yang dia tak nak berubah, Bila dia tak nak ubah, maka berlakulah generasi muda ni tak nak datang ke masjid. Generasi muda tak nak datang ke surau, tak nak solat berjemaah sebab dia kata imam baca tak betul. Dan dengar dekat TV lain baca kan.
Imam baca lain pula bunyi. Jadi dia tak puas hati. Jadi sebab tu orang budak muda tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke surau. Punca dia apa dia? Punca orang tua tak nak ubah. Bukan tak nak ubah, tak nak berubah. Tak nak berubah dari segi ilmu, knowledge dan praktikal. Tak nak berubah. Jadi apa dia tuan? Jadi bacaan tadi, sebab tu ulama dia bawa mai kita, bacaan imam yang ummi bermakmumkan makmum yang qari, maka pada ketika itu makmum yang qari batalnya solat. Makmum yang qari batal solat. Sebab dia apa? Sebab masih lagi berimam imam yang ummi. Imam yang ummi ni apa tuan? Imam yang ummi ni ulama bahaskan lagi apa dia? Ummi ni salah satunya apa dia? Imam membaca qiraatul Quran khususnya bagi suratul Fatihah bacaan secara ajam. Bacaan secara ajam. Ajam ni apa dia tuan? Ajam ni adalah bacaan setempat. Kalau dia aja ni Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Contoh bacaan setempat di tu India kan, contoh India. Ataupun orang jenis apa? Baca jenis mana? Contohlah Jawa contohnya. Jawa. Dia tak pandai Jawa. Oh enggak. Baca Jawa. Macam mana? Inna macam mana? Lupa dah, tak boleh buat. Kan? Contoh, ni bacaan secara ajam. Bila bacaan secara ajam, ada orang yang boleh bacaan secara lafzul Arab, lafzul Quraisy. Boleh mengeluarkan bacaan secara Quraisy atau bacaan secara Arabi, maka itu lebih aula dia menjadi imam. Dan bila mana imam bacaan secara ajam dan ada makmum yang qari, maka makmum yang qari menjadi batalnya solat. Ni. Jadi dalam bab ni tartil seorang guru, bacaan tartil ni, bacaan tartil seorang guru kepada murid dia untuk dia mengajar dalam qiraatul Quran. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh kan, contoh lambat, jadi tak sesuai masuk dalam solat. Contoh kita baca dalam solat, contoh kita jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minggu pertama penuh surau, esok hilang separuh. Hilang separuh. Tuan. Sebab tu tuan-tuan, qiraatul Quran ni dia standard dia. Quran ni, Quran yang kita sebut mukjizat, Quran ni hebat apa dia tuan-tuan? Dia boleh letak di mana-mana sahaja. Kalau dalam kita berpidato, kita baca qiraatul Quran secara berpidato. Contohnya, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas. Contoh, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Contohnya. Ni kadang-kadang tu imam kita baca khutbah, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Punggah. Makmum lena. Makmum lena. Sebab dia apa? Sebab yang ni dia panggil khutbah apa? Khutbah selebriti. Punggah sungguh. Hak ni yang diajak oleh selebriti. Sebab apa? Kita tengok apa? Da'i. Apa da'i kah? Bila apa? Imam muda. Kan? Imam muda. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Contohnya. Sedangkan ayat tu nak tegah, nak beritahu ni. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adu mubin. Ayat ni nak beritahu apa? Tegah. Ni dia, ya ayyuhan nas. Punggah jahanam. Innahu laqur'an. Jahanam.
Contoh, jadi bila kita dalam khutbah cakap dalam berpidato cara macam lain, dalam solat cara macam lain. Tak boleh pula dalam solat kita baca. Contoh baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makmum belakangnya teringat. Hang tak kerti sangat ke? Contoh, ni dikatakan Al-Quran ni mukjizat. Al-Quran ni mukjizat. Jadi apa dia? Jadi bacaan Fatihah imam baca cepat dan makmum ni dia baca secara tartil. Baca secara tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi dia kata apa? Tetapi kalaulah makmum tadi dia baca cepat juga seperti mana imam, nescaya bolehlah dia menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka imam pun rokok sebelum ia menghabiskan bacaannya. Jadi dia kata apa? Ada dua masalah di sini. Masalah yang pertama, kategori yang pertama, makmum ni dia ni jenis baca lambat, baca tertil. Tapi kalau dia baca cepat, tidak ada masalah, tak berlaku masalah di antara imam cepat ke imam lambat ke, tak akan berlaku masalah. Yang jadi masalah dia apa dia? Yang jadi masalahnya imam ni jenis orang yang baca cepat, tetapi makmum ni jenis orang yang baca lambat pula. Jenis dia jenis baca lambat. Dah baca lambat, orang kata tak payah baca doa iftitah, dia baca juga doa iftitah. Contohnya, kita kata apa? Bila imam dah baca Fatihah, makmum tidak lagi disunatkan membaca doa iftitah, tapi dia duk kelang kabut baca doa iftitah. Dahlah baca doa iftitah, dia main was-was pula. Inna salati sampai tu imam dah habis Fatihah. Maka tadabbur dia dari segi Fatihah dah tak dapat. Maka yang lebih aula bagi makmum iaitu mendengar bacaan Fatihah imam, itu lebih aula, lebih baik daripada membaca doa iftitah. Wallahu alam bisawab. Jadi apa tuan-tuan? Masalah yang pertama iaitu makmum, imam yang baca cepat, makmum yang baca lambat, dia baca secara tertil, tetapi kalau dia baca cepat, dia sempat baca Fatihah bersama imam. Ni masalah dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Kalau baca lagi pukul 10 buah habis. Kita buka soalan. Kalau ada yang nak tanya soalan. Bismillah. Ya. Ya. Okey. Tok Syahir tanya apa dia? Dia ni dia tahu, kata dia ni jenis orang yang baca lambat. Kalau dia gagah baca doa iftitah juga, Allahu akbar, tu imam pun tu imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Tu imam baca doa iftitah, maka dia pun baca doa iftitah. Bila tu imam ni baca Fatihah, bila baca Fatihah dia ni masih baca doa iftitah. Jadi dia kata kalau aku gagah baca juga sampai habis, jadi aku ni memang tak sempat Fatihah bersama imam. Boleh tak dia berhenti bacaan doa iftitah dia? Maka berhenti bacaan doa iftitah itu lebih aula. Dan dia berhenti, dia tadabbur, mendengar bacaan imam itu lebih baik. Mendengar bacaan imam itu lebih baik. Ni doa iftitah ni sunat ni, nak buat juga ni. Kalau buat juga benda yang sunat, sedangkan ada perkara yang sunat yang lebih aula, yang lebih besar, yang patut kita dahului, maka yang sunat yang kecil menjadi hukumnya makruh. Contoh dia doa iftitah, mendengar bacaan imam itu lebih aula. Sebab dia apa tuan? Sebab dia main cerita ni. Ajaran sesat nah. Dia kata apa? Dalam Fatihah ni ada 7 nama syaitan. Bukan, 7 nama jin. Ada 7 nama jin. Bila baca Fatihah kena berhenti kat tempat tu. Tapi kalau kita sambung juga bacaan kita, seumpama kita menghidup jin yang ada dalam Fatihah. Menghidupkan jin. Ni ajaran sesat ni. Lepas tu kawan bila dia dengarnya tu, kawan pergi Google. Pergi tanya Syekh Al-Kabir, Al-Fadil, Al-Google. Pergi Google, dia keluar main. Ni. Ui ustaz, dalam Google pun ada. Memanglah ada yang masuk dalam Google, siapa dia puak-puak lepak jugalah. Kan? Mana ada tapisan dalam Google?
Tuan-tuan nak cari apa lenggur? Semua ada. Tak boleh ambil terima 100%. Tak boleh. Sebab tu Nabi dah kata, ulama pun dah cakap, nak belajar kena ada guru. Tak boleh baca saya belajar. Baca hukum. Baca hukum. Boleh? Tak boleh. Kena belajar. Dia kata apa? Salah satunya adalah apa? Dalam Alhamdulillah. Dulillah tu kena berhenti. Kita baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia kata macam tu. Sebab apa? Dulillah tu salah satu nama jin. Dia kata. Kalau kita baca sambung, seumpama kita menghidupkan jin. Menghidupkan jin tu. Jadi kalau kita baca berhenti, bermakna kita telah bunuh jin yang duduk dalam suratul Fatihah. Ni pun satu bangang juga. Tapi kan ada orang ikut. Hak kita ada cerita kat surah tak nak ikut. Satu lagi dekat mana? Kanastain. Kanas. Dia kata salah satu nama jin. Jadi baca surah Al-Fatihah kena berhenti dekat tu. Kanastain. Ni mana mai pun kita tak tahu. Sebab dia apa? Quran tak boleh ditafsirkan oleh akal fikiran kita. Tak boleh menggunakan logical akal. Sebab tafsir Al-Quran ni dia ada ulama mufassirin yang menafsirkan. Ulama mufassirin tadi dia belajar dari segi ulumul Quran. Dia ada ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran ni tuan-tuan banyak. Salah satunya apa dia? Salah satunya hukum tajwid. Hukum tajwid tuan-tuan, kita belajar hukum tajwid kita pakai buku tajwid mana? Kita belajar hukum tajwid, kita belajar buku tajwid mana? Kita belajar buku tajwid. Tajwid mana? Kau tak ada. Kita baca Abdul Kadir Leong contoh. Ataupun tajwid mudah. Ataupun tajwid kita tajwid yang kita beli. Orang yang belajar tajwid tuan-tuan, ulumul Quran, untuk sampai kepada hukum tajwid, dia bawa kepada mana? Dia kena belajar dulu matan Al-Jazari yang pertama. Lepas matan Al-Jazari, dia pergi pula matan Tufah. Ni baru orang belajar tajwid. Tu baru tajwid. Kita nama ni pun kita tak tahu. Tu pun hukum macam-macam dah. Kita kata nak cerita tentang makrifat kepada Allah Ta'ala. Tentang makrifat Allah Ta'ala. Kita tanya belajar kitab mana? Dia kata kita belajar kitab hikam. Kitab hikam tuan-tuan, orang belajar pondok 3 tahun baru habis. Belajar pondok 3 tahun baru habis. Tu pun pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Tapi kalau belajar kitab hikam 2 minggu sekali, boleh habis tak? Ni kitab Qaul Hitam ni baru berapa muka surat ni pun 10 tahun. Kitab hikam lagi lah. Sebelum Nabi kitab hikam, dia pergi dulu matan Ummu Ibrahim. Belum pergi matan Jurmiyah. Belum pergi matan-matan lain. Nak faham dari segi apa? Kaedah makrifat pada Allah SWT ni, Usuluddin tu baru nak cerita bab sifat 20. Sifat 20 pun tak tahu. Punggah. Pun celaru. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat pun celaru. Namaikan makrifat. Kan? Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Jadi dalam bacaan Fatihah tadi ada yang kata macam tu. Kalau ada macam tu tuan-tuan, confirm sesat. Jangan duk terima. Jangan duk terima. Sebab Al-Quran ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta apa? Taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sambung. Dia tak ada putih-putih, dia tak ada potong-potong. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tu makna dia. Dia tak ada nama jin kat situ, tak ada. Jangan duk celaru, jangan duk merapu. Kan? Jangan celaru dan jangan merapu. Tu saja. Wallahu a'lam bisawab. Lain soalan? Ya. Dalam satu semai jemaah ni. Ya. Apabila imam tak ada, imam yang sama-sama ya. Kita yang berhenti masa dia ambil wuduk tadi. Wuduk dia tak sempurna. Dia suruh dia imam dia imam. Kita yang tengok wuduk tak semua macam mana. Okey, Pak Syekh tanya. Pak Syekh tanya, dia main surau, selalunya surau lah, masjid ni jarang. Sebab masjid dapat gaji, surau tak ada gaji. Tu dia main ikut dan. Bukan tempat ni, tempat lain. Tok Syekh tanya, dia main kat surau, tengok imam tak ada. Imam tak ada, perhati kanan, perhati kiri, tengok kita pakai lebay, pakai serban besar sikit. Ni layak jadi imam ni. Kan? Kalau aku pergi, confirm aku kena tegur kan. Bagi dia jadi imam.
Lepas tu tadi ni masa dia ambil wuduk tadi, Tok Syekh duk perhati, tengok dia ni macam ambil air sembahyang macam tak sempurna. Macam tak betul. Dia main taradud, dia main waswas dalam hati, dia main taradud, dia main syak, dia main waswas, dia main syak, dia main taradud dalam hati dia. Ya tak ya, ya tak ya, ya tak ya. Tiba-tiba dia jadi imam. Bila dia jadi imam yang tadi ambil wuduk tidak sempurna. Pak Syekh tengok, nampak dia pacak indera mata dia, nampak macam imam ni ambil wuduk tak sempurna. Dia main kat hati dia ni. Tiba-tiba dia jadi imam. Tu imam pun Allahu Akbar. Dia ni Allahu Akbar ni takbir juga, pasal orang lain takbir. Bila orang lain takbir, dia ni takbir ni hati ni dia mula gundah. Aku ikut ni sah tak sah, imam ni sah tak sah, imam ni sah tak sah. Bila berlaku macam tu, apa kena buat? Dia kena ambil keyakinan. Ambil keyakinan. Ambil keyakinan apa tuan-tuan? Ambil keyakinan apa? Sah ke tak sah? Dia ada dua benda ya. Sah tak sah? Sah ke batal? Betul ke salah? Dia tak ada dua tengah-tengah. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak boleh ada taradud, dan dia tak boleh syak, dia tak boleh was-was. 50-50 tak boleh. Jadi bila berlaku macam tu, kalau kita kata tak sah, tak sah. Bila tak sah tadi, apa kita kena buat? Maka kita boleh niat mufaraqah. Kita boleh niat mufaraqah walaupun kita berada dalam solat. Cara niat mufaraqah macam mana? Aku keluar berjamaah. Aku keluar berjamaah, tapi kita ikut pergerakan yang sama dengan imam yang kita mufaraqah tadi. Sebab dia apa? Sebab kita nak mengelak daripada fitnah, dan kita nak mengelak daripada apa? Sabotaj. Kita nak mengelak daripada sabotaj kawan-kawan. Kan? Nak elak daripada tu, jadi maka kita ikut sama. Boleh tak? Boleh. Jadi kalau kita ikut juga, saya ni duk risau, duk tak puas hati, duk tak ni, saya ikut juga. Bila ikut juga, pada ketika itu kita ikut dalam keadaan kita tidak yakin. Bila kita ikut dalam keadaan tidak yakin, boleh tak? Tak boleh. Batal tak? Batal tak batal? Pasal yang batal imam, bukan kita. Cumanya qudwah kita bersama imam tadi ni tidak mendapat fadilat berjamaah. Tidak mendapat fadilat berjamaah. Tu saja. No? Wallahu a'lam bisawab. Ya. Dia dah nampak awal, kenapa dia terus ikut imam dia? Kalau Ya. kita patutnya saya rasa lah, dia awal-awal dia dah tak yakin dengan imam dia, tak payah ikut lah. Okey. Betul tak? Pak Syekh tak kata ni diskusi, jadi diskusi. Kalaulah Pak Syekh dah nampak imam tu dah batal, yang gagah duk pergi ikut dia buat apa? Kan? Tu persoalan dia. Persoalan dia macam ni. Kita kena faham, kita ni manusia, dia rambut sama hitam, hati darah sama. Kan? Hati darah sama, prinsip pun darah sama. Ada orang yang berani lompat terus, aku tak contoh. ada lompat atas meja. Ada orang lompat nak cakap tak mau cakap, duduk belakang Ada orang tak cakap, diam, bodoh lah, tak kau lah, nak jadi apa jadilah, aku buat hal aku je, mampu kau lah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata bila mana nampak keburukan di depan, yang pertama ubah dengan tangan. Tak boleh ubah dengan tangan, ubah dengan mulut contohnya. Tak boleh dengan mulut, ubah dengan hati. Sebab apa? Nabi dah tahu dah. Sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab kita manusia ni tak semua yang sama. Tak semua sama. Ada orang mampu dengan tangan, ada orang mampu dengan mulut, ada orang mampu dengan hati je. Dia mungkin hati dia lembut, mungkin hati dia kecil, wallahu alam. Tapi kalau lah bagi kita, bagi normal dari segi hukum, kita tengok benda tu tak betul, maka apa kita kena buat? Kita kena ada prinsip, dan kita jangan ikutlah sepatutnya macam tu, tak perlu ikutlah. Dan kita kena beritahu kat dia, aku nampak macam tadi hang ambil wuduk macam tak betul. Kena beritahu kat dia. Tapi berapa orang mampu nak pergi cakap? Kita kata Tok Imam kita tak betul. Siapa berani cakap dengan Tok Imam? Siapa berani pergi tengok Tok Imam? Tok Imam tadi saya baca dengar Fatihah Tok Imam macam tak betul lah. Kau betul-betul Dan ni ditemulega oleh Untuk Mufti. Kau siapa temulega kau? Contoh bukan tempat ni lah, contoh kan. Tegur Tok Imam hari ni, kita tegur Tok Imam hari ni, so Tok Imam tak main dah. Siapa nak jadi imam? Orang hak tegur tu lah pergi cari balik suruh jadi imam.
Kan? Contoh. Jadi yang ni dalam masalah sepatutnya bagi kita ni benda yang tak betul tak perlu ikut, maka kita kena pendirian. Lepas tu pula bila kita kata tak boleh ikut, contohnya kita tahu tu imam baca salah. Kalau solat Jumaat kita kata tu imam baca salah, tu imam baca Fatihah tak betul. Bila kita jadi makmum di belakang dia, kita tidak sah. Bila tidak sah, hari Jumaat, hari waktu lain solat fardu boleh sembahyang di rumah ataupun pergi masjid lain. Tapi kalau solat Jumaat, Nabi mana? Kalau setiap minggu kita keluar, orang kata apa? Dia ni tak pernah sembahyang Jumaat. Sedangkan kita sembahyang tempat lain. Dia ni suruh depan rumah pun tak nak datang. Pergi sembahyang di tempat lain. Langkah masjid haram. Ada orang cakap. Jadi siapa salah? Habis nak buat macam mana? Bila dia pergi, dia tak khusyuk. Bila dia pergi, dia kata aku tak sah. Apa nak buat? Maka sebab tu ulama bawa mai berbahaskan kepada kita. Ulama bawa mai kita bahas kita apa dia bila satu kaedah ada yang pertama yang satu lagi kaedah apa dia? Ulama bahaskan bila mana imam tadi dia yakin kata dia sah solat dia. Imam tadi kalau dia rasa dia yakin, kita yakin kata imam yakin akan sah solat dia, maka kita ikut dia sah. Nampak tak? Hak pertama syadid, tegah. Tu imam tak betul, hang ikut, batal. Mai satu pendapat fiqh bagi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan jika sekiranya imam itu kita yakin kata imam tu yakin kata dia imam ni sah bacaan dia yakin, maka kita yang ikut dia sah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, terbaik itu saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.